Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam sembang ataupun daurah Ramadan. Jadi istimewa dalam bulan Ramadan, kita diberikan oleh Allah Ta'ala banyak ganjaran. Dan hanya orang yang berjaya sahaja merebut ganjaran, orang ini yang menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk berjaya menjadi orang yang bertakwa, dia syarat pertama ialah mesti orang tu orang yang benar-benar beriman. Dan antara perkara yang dilakukan oleh orang yang bertakwa ialah berpuasa. Dan orang yang berpuasa serta beriman, dia akan menjadi orang yang berjaya. Dan untuk mencapai orang yang berjaya, dia ada ciri-ciri kejayaan. Dia ada syarat-syarat untuk berjaya. Jadi dalam pertemuan kita, dalam program Daurah Ramadan pada petang ini, kita ingin menyampaikan atau berkesempatan untuk menyatakan ciri-ciri orang yang berjaya. Tarifan berjaya ini banyak. Cermelang, gemilang, terbilang dan berbagai cara atau nama yang diberikan untuk orang yang berjaya. Ada kesungguhan, diberi syarat untuk berjaya mesti bersungguh-sungguh. Syarat-syarat untuk berjaya mesti jadi orang yang sabar. Syarat-syarat orang berjaya ialah orang yang mesti bekerja keras. Ini tarifan atau syarat-syarat tertentu. Ini tarifan yang kita nampak dalam buku-buku karangan orang-orang Barat, karangan orang Nusantara, orang Asia sendiri atau karangan orang Malaysia sendiri ada menyatakan ciri-ciri orang berjaya. Jadi bila kita memandang ciri-ciri orang berjaya ini adalah lebih elok dan bertambah elok kalau kita lihat ciri-ciri yang digariskan, dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun. Surah orang-orang beriman. Kan kita kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman orang yang nak berjaya. Setiap orang yang beriman dia mesti nak berjaya. Dan ciri-ciri orang berjaya dia mesti menepati beberapa syarat. Dan bila kita perhatikan syarat-syarat tersebut, maka kita tak boleh ambil syarat-syarat yang ditetapkan oleh orang-orang yang tak beriman, ataupun orang-orang yang di luar daripada lingkungan orang yang beriman, ataupun orang-orang yang tak ada kaitan dengan orang yang beriman. Apa yang mereka gariskan ataupun apa yang mereka utarakan hanya mungkin lebih berdasarkan kepada kepentingan dunia semata-mata. Sebab matlamat orang beriman berjaya di dunia juga berjaya di akhirat. Wa qina adzabannar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Tuhan kami inginkan kebaikan di dunia dan juga kami inginkan kebaikan di akhirat. Jadi kebaikan di dunia dan akhirat digabung jalinkan menjadi satu. Oleh kerana itu, kesesuaian kejayaan ini, ciri-ciri kejayaan lebih tepat kalau kita melihat kepada apa yang Allah perkatakan dan apa yang Allah hendak. Kita ambil surah Al-Mu'minun kerana ia menepati kehendak kita atau menepati perbincangan kita ini, iaitu syarat-syarat orang yang berjaya. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, kalau ikut dalam Al-Quran surat 342, Allah berkata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Orang yang beriman mesti berjaya. Allah sebut mesti. Maknanya mesti berjaya orang beriman. Tak akan mungkin berlaku orang beriman gagal. Tak akan mungkin berlaku orang beriman terkebelakang. Tetapi kita kena faham apakah ciri-ciri orang yang berjaya itu. Orang beriman yang nak berjaya mesti ada ciri-ciri, ada kategori ataupun ada perkara poin-poin penting untuk dia buat. Allah nyatakan yang pertama, siapa itu orang yang berjaya di kalangan orang yang beriman? Alladzina hum fi solatihim khashi'un. Solat nombor satu. Tak mungkin jadi orang beriman kalau abaikan solat. Kita kalau kehendak dunia, kita akan cuba jadi yang paling ke hadapan. Tetapi bila berkehendakan tentang ajaran Allah Ta'ala, kita cuba nak jadi yang paling ke belakang.
Nabi syorkan juga kalau sekiranya kamu tahu kelebihan orang yang berada di saf yang pertama dalam mana dia berjamaah solat, maka ada di kalangan kamu akan berbunuh-bunuhan untuk merebut saf tersebut. Ini Nabi kata. Sanggup berbunuh satu benda yang berat. Tapi orang terpaksa buat, orang mesti buat sebab dia nakkan satu ganjaran besar, sanggup bunuh. Jadi Nabi gambarkan begitu terangsangnya kita, ganjaran ini begitu besar sebab tak ada orang sanggup bunuh kalau benda itu tak penting. Benda itu penting, mesti orang kata benda ini penting, dia sanggup berbunuh sebab benda ini penting sangat. Jadi Nabi nyatakan begitu bahawa pentingnya kita mencari saf yang pertama ketika solat. Jangan berundur ke belakang. Apatah lagi Allah kata allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang menjaga solat, orang yang solat dan kena khusyuk. Apa maksud khusyuk? Khusyuk iaitu orang yang fokus. Tumpuannya bukan ke lain. Fokus. Memang susah untuk khusyuk, tapi boleh berusaha untuk khusyuk. Fokus. Jadi khusyuk tak mungkin akan melakukan dalam solat bersendirian. Tak mungkin berlaku sebab bila berada dalam keadaan bersendirian, godaan-godaan yang ada begitu banyak. Bermula angkat takbir sampailah memberi salam yang terakhir, godaan ya Allah, Masya Allah, teruk sangat. Susah kita nak melepaskan diri pada godaan-godaan ni. Kadang-kadang mula masa itulah telinga mula gatal, muka mula gatal macam demiang. Sebelum tu tak ada apa-apa. Kadang-kadang kita rasa pula ada yang tak kena kat badan kita, baju kita. Tapi kadang-kadang kita terdengar suara orang, kita tertarik dengan perbincangan orang tersebut, maka kita curi dengar dalam solat tu. Jadi nak khusyuk seorang diri ni susah. Oleh kerana susahnya khusyuk dalam keadaan seorang diri, maka Nabi syorkan kita solat berjamaah kerana untuk mengatasi kekhusyukan itu, kesukaran khusyuk, solat jamaah ialah jalan penyelesaian. Memang dalam solat berjamaah pun, nak khusyuk pun susah. Ada orang kata saya solat jemaah juga, tapi dalam solat jemaah tiba-tiba beri salam. Angkat takbir saya ingat, last kali saya ingat beri salam. Jadi selama ni ikut imam, ikut je lah. Dah biasa buat, jadi ikut sudah. Maknanya fikiran melayang. Walaupun fikiran melayang, ini kata dia panggil istimewa solat berjamaah. Walaupun fikiran melayang, kita menjadi makmum atau kita menjadi imam, maka Allah kira khusyuk. Hebat kan? Hebat benda Allah nak beri ni. Tapi bukan semua merasai kehebatan tersebut. Sebab mereka rasa kehebatan berada bila solat berseorangan. Ini kata kehebatan solat jemaah. Sebab tu kita kata Allah sebut melalui Nabi SAW, orang yang solat berjamaah ganjaran dapat 27 ganjaran. 27 tu apa? Wallahualam. Allah nak bagi apa saja suka hati Allah Ta'ala. 27 ganjaran. Banyak tu 27. Kalau satu ganjaran pun banyak, apatah lagi 27. 27 tu mungkin salah satu berdasarkan pada umur yang berkat. Keberkatan dalam umur, keberkatan dalam rezeki, keberkatan dalam hubungan suami isteri, keberkatan dalam hubungan kekeluargaan, keberkatan dalam kerjaya, keberkatan dalam prestasi pembelajaran dan sebagainya. Dan apa saja dalam 27, ya hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Jadi syarat untuk orang yang menjadi ialah orang yang jaga solat dan orang yang jaga kekhusyukan dalam solat. Dan orang yang menjaga khusyukan dalam solat mungkin satu kesukaran, tetapi bila dihidup atau bersolat dan kadang solat berjamaah, maka kekhusyukan akan berlaku walaupun di sini tak khusyuk. Syarat nombor satu untuk jadi orang menjadi orang beriman menjadi. Ini kita nak cerita Ramadan ni. Jadi orang beriman yang berjaya dalam bulan Ramadan, orang yang jaga solatnya dan solatnya khusyuk. Bagaimana untuk cari solat khusyuk? Solat berjamaah. Yang kedua, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang berjaya ialah orang yang menolak ataupun orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Dalam bulan Ramadan banyak perbuatan sia-sia, di luar Ramadan pun banyak, dalam pun banyak. Apa perbuatan sia-sia? Satu pembaziran sia-sia. Dalam rumah kita mungkin ada 5 orang saja untuk makan. Dalam 5 orang makan pula tu bukan semuanya pula berpuasa. Tapi tak apalah kita ambil kira semuanya berpuasa, 5 orang berpuasa. Tapi nafsu kan, nafsu ni kadang-kadang dia kuat betul.
Kita beli makanan atau kita buat makanan bukan untuk 5 orang, tapi untuk 15 orang. Sebab masing-masing kata, yang ni pun kurang, yang tu pun kurang, belum makan lagi. Nampak yang ni pun kurang. Ini celah-celah gigi je ni. Tapi bila dah mula makan, ni bukan celah gigi lagi. Segalanya ni celah boleh masuk. Sebab banyak lah, terlebih ni. Banyak pembaziran. Tadi tak jangka. Cuba nafsu kata, tak cukup. Nafsu kata tak cukup. Sedangkan pun dah jangka dah. Dah jangka nasi banyak, lauk banyak, ikan terlebih bayar pula, banyak pula ikan, banyak sayur pula. Penjimatan tidak berlaku sebab kita tak ada sukatan. Jadi kalaulah sekiranya keadaan ini berlaku, ini satu pembaziran, ini dipanggil lawwi mu'ridun. Orang yang beriman, orang yang jauh daripada perbuatan yang sia-sia, yang lara, yang tak berfaedah. Itu juga dalam kehidupan kita. Masa kita banyak. Ada kata masa mencemburui kita. Ya, betul. Masa mencemburui kita kalau kita tak jaga masa. Tapi kalau kita jaga masa, dia tak cemburu langsung. Masa kita banyak. Dan kita tahan untuk melihat handphone. Sekarang ni handphone satu keperluan. Betul. Kita tidak nafikan ini satu keperluan. Tanpa handphone kita ada masalah. Lagipun tanpa wifi, tanpa internet pun kita ada masalah. Kadang-kadang sudah hampir sampai ke tempat kerja, handphone tertinggal. Sanggup balik? Sebab maklumat semua ada dalam handphone. Kod ada orang telefon tak terjawab, ada masalah emergency, nanti ada problem nak dihubungi dan atau menghubungi. Sanggup balik. Perjalanan tu dah hampir dalam 40 minit, mungkin 1 jam balik lagi sebab hanya mengambil sebuah handphone. Menunjukkan penting sangat handphone pada hari ini. Kita hargai dan kita memahami bahawa handphone ni penting. Maka adakah ia sama penting dengan Al-Quran? Al-Quran lebih penting daripada handphone. Dan adakah masa kita melihat Al-Quran sama dengan masa kita melihat handphone? Kita boleh melihat handphone tergelak, tersenyum, lebih kurang hampir 1 jam, 2 jam atau 3 jam. Katakan 1 jam. Tapi nilai nisbah yang tidak sama bila kita menghadap Al-Quran. Tak sampai 10 minit. Baca juga Alhamdulillah, walaupun 10 minit baca. Betul baca. Tapi istiqamah atau tidak? Jadi kita lihat dan tanya pada diri sendiri, tuan-tuan perempuan, para penonton, tanya di sini. Banyak perbuatan sia-sia yang kita telah buat. Dan banyak masa-masa yang berguna telah kita bazirkan. Dan kita telah meninggalkan masa-masa itu pada zaman-zaman yang lepas. Zaman-zaman yang akan datang, harap-harap pembaziran itu tidak berlaku lagi. Harap-harap perkara-perkara yang sia-sia tak berlaku lagi. Oleh kerana ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Kalau diisytiharkan bulan Al-Quran, maka dia kena jadi betul-betul pembaca Al-Quran. Ini bulan Al-Quran. Kita ada bulan kemerdekaan, kita ada bulan macam-macam. Hari jurawat, hari guru, hari tentera, hari polis, hari macam-macam. Maka bulan ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran, ada bulan kemerdekaan, bulan macam-macam bulan. Jadi bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran. Maka penuhi kehidupan kita dengan baca Al-Quran. Istiqamahnya kita dah set masa 1 hari berapa ayat kita baca. 10 ayat silakan, tapi hari-hari atau selepas solat. 50 ayat silakan, tapi hari atau selepas solat. Akhirnya dia berulang. Memang ayat Quran tetap sama daripada awal dan akhir, dia berulang-ulang. Saya dah kata 2 kali, betul, kata 2 kali. Tapi orang yang beriman, dia tidak akan jamu dengan khatam berkali-kali. 1. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, iaitu yang mengelakkan daripada perbuatan yang sia-sia. Orang yang mengelakkan daripada perbuatan yang sia-sia, orang ini orang berjaya. Orang berjaya. Kita nak melayan orang, kemarahan orang buat apa? Orang tu kita berhadapan orang yang begitu marah, kuat marah. Kita nak berlawan dengan tenaga buat apa? Kalau kita sama marah dengan dia, maknanya tak akan habis cerita. Akan berbolak-balik, akan berbalik-balik dengan cerita-cerita yang sama. Kadang-kadang ada orang buat benda yang sakit hati, kita naik kereta, ada orang buat sakit hati. Kosong. Melintas terus.
melintas terus depan kita tanpa ada signal, memang kita marah. Tapi kemarahan itu diikuti dengan tindakan kita kejar balik. Kejar balik tak puas hati, kejar balik berlaku tumbuk menumbuk dan pukul. Tapi kalau kita fikir itu perbuatan sia-sia, dia memang belok satu kesalahan tapi dia tak memudaratkan, masih lagi okey, alhamdulillah, jalan terus je, tak payah pusing-pusing, tak payah kejar-kejar lagi. Kalau kita kejar tak selesai, sebab bila orang tengah marah, dia buat tindakan yang tidak waras. Bila tindakan tidak waras, akhirnya kesannya begitu besar dan akhirnya dia akan menyesal. Yang ketiga, wallazina hum lizakati fa'ilun. Orang yang beriman yang dia tunaikan zakat. Di bulan Ramadan, bulan bayar zakat. Jangan tunggu lama bayar zakat ni. Kalau ada duit, bayar. Jumlahnya sama juga, tetap bayar. Ada beberapa kes yang lepas-lepas atau yang dulu sebelumnya, ada orang terlupa bayar zakat. Bukan dia tak nak bayar, dia mampu bayar, dia terlupa. Lepas habis raya, masuk hari solat raya dah habis dah, khutbah dah habis, belum bayar zakat lah. Sebab dalam khutbah cerita bayar zakat. Macam mana nak buat? Allah bagi kita masa panjang 29 hari, kita tangguh-tangguh kerja, tangguh-tangguh bayar zakat, akhirnya kita tak bayar zakat langsung. Adakah dengan tak bayar zakat Allah jadi miskin? Tak miskin pun. Allah ni dah tetap maha kaya. Yang miskinnya kita. Dengan tak bayar zakat, kita kata duit kita tak akan habis. Habis dalam bentuk yang lain pula. Oleh itu tuan-tuan, perempuan, saudara penuntut yang mati Allah SWT, bayar zakat awal. Saya sentuh sini zakat macam zakat bulan puasa, zakat fitrah, bayar awal. Ada zakat harta, bayar zakat harta, zakat pendapatan, zakat kewangan, dan macam-macam zakat bertepatan bayar. Jadi jangan tangguh-tangguh. Wallazina hum lizakati fa'ilun. Orang yang berjaya ialah orang yang sentiasa menjaga hal-hal pembayaran zakat. Wallazina hum li furujihim hafizun. Yang keempat, yang pertama solat, yang kedua perkara-perkara yang sisi, yang ketiga dan zakat, yang keempat menjaga keselamatan, kemaslahatan faraj li furujihim, faraj mereka atau kemaluan-kemaluan mereka. Jangan murah-murah sangat. Buat maksiat ni senang, tapi nak mengampun, minta ampun susah sikit, ambil masa. Allah memang maha pengampun, tapi kita buat berulang-ulang. Tak apalah, dah tua nanti minta ampun. Tak apalah, nanti kita minta ampun. Ni buat dosa tak apa, nanti minta ampun. Innallaha ghafurun. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Memang betul, itu hakikat. Dan Allah pun ada tahap dan sebagainya, ada masa dan sebagainya, iaitu apa dia? Allah maha pengampun, maha penyayang. Memang Allah maafkan, tapi berkesempatan atau tidak, itu pelan-pelan Allah Ta'ala. Kita sempat tak sempat untuk minta ampun atas dosa-dosa silap. Zaman-zaman muda kita, zaman-zaman sekarang kita yang berzina tak tentu arah. Bukan saja macam-macam, luar biasa lah zina hari ni, luar biasa semua. Macam benda yang tak ambil perhatian sangat, orang dah tak ambil kisah lah. Dulu orang menyuk-nyuk, sekarang orang terbuka dah, sampai setiap rakam lagi, war-warkan lagi, viralkan lagi. Macam tak ada perasaan malu langsung. Di balkoni, di depan orang ramai, di tepi jalan, dah tak ada malu. Atas bumbung kereta, ya Allah, tak ada malu langsung. Sedangkan itu benda-benda yang malu, buat maksiat patutnya malu, tapi ini tak malu langsung. Akhlak manusia sudah rosak betul. Nabi Allah kata wallazina hum li furujihim hafizun. Orang yang berjaya yang keempat, orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka kepada tempat yang maksiat. Illa ala azwajihim aw ma malakas aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali gunakan kemaluan kita untuk yang berhak. Siapa dia? Isteri-isteri kita. Yang halal pada isteri kita, halal. Jadi ini satu kebenaran atau rukhsah, ataupun ini satu rahmat Allah Ta'ala pada manusia. Sentuh zina tak boleh, tapi dalam benda halal hubungan suami isteri dibenarkan. Dapat pahala. Ada sahabat Nabi, ada orang tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah kita melakukan hubungan seksual suami isteri dapat pahala? Rasulullah kata, adakah kamu berzina dapat dosa? Kalau berzina dapat dosa, membuat ni dapat pahala. Jadi kita mengelakkan daripada pahala, mengejar dosa, apa pasal? Ini kita kena faham. Isi-isi pun kena faham, sama-sama kena faham. Kemudian apa lagi? Paman ibtagha wara'a zalik fa ulaika humul adun. Siapa yang cari di luar daripada adat ketentuan Allah, ini melampau lah.
Apa lagi syarat-syarat orang berjaya? Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang jaga amanah, sungguh-sungguh jaga, diberi amanah. Sama ada pemimpin politik, pemimpin negara, kerajaan, kaki tangan kerajaan, guru, polis, atau sebagai-bagai orang yang diberi amanah, jaga amanah sebaik mungkin, sebab ini syarat untuk orang beriman berjaya. Apa lagi? Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Yang pertama, solat yang khusyuk. Yang ini orang yang menjaga solatnya dan betul-betul jaga yang begitu teliti. As-salatu ala waqtiha. Masa waktu solat. As-salatu ala waqtiha. Sampai masa waktu solat. Jangan tunggu tangguh-tangguh. Boleh tak tangguh? Boleh. Tak ada masalah. Tapi yang disuruh di awal solat tersebut. Ulaika humul warithun. Mereka inilah orang-orang yang berjaya dan mereka ini dapat satu warisan. Anugerah kewarisanan. Apa dia? Allazina yarisuna firdaus wa hum fiha khalidun. Mereka akan dikurniakan oleh Allah Ta'ala syurga firdaus, dan syurga ini kekal untuk mereka sampai bila-bila, kekal. Apa yang kita dapat ni tak kekal, sebab ada masanya rosak, ada masanya dia hilang, ada masanya dia tidak boleh digunakan. Contoh pakai handphone, mudah handphone lah. Kalau contoh lain payah pula ambil handphone. Ini apa handphone yang terkini? Saya tak faham handphone yang terkini. Latest, yang paling latest, Siri yang paling latest kan. Macam-macam. iPhone ada, Oppo ada, Realme pun ada, Samsung pun ada. Yang tak ada Samsung lah. Ada, semua macam-macam. Hari ni versi kecanggihan handphone semakin berubah setiap masa. Ada latest, yang paling latest, yang paling latest, yang paling latest. Tapi kadang-kadang kita beli handphone yang paling latest kita pada hari ni mungkin bertahan sampai 3 bulan je. Masuk bulan keempat dah tak latest lagi. Sebab apa? Dah ada yang lebih baru keluar. Penghilang ni pandai, dia keluar sikit-sikit. Sebab dia nak menjaga sikit. Yang dah latest dah tak latest lah. Akhirnya kita tinggalkan, kita kejar yang latest pula. Sebab benda ni tak kekal. Dan apa yang kita ada pun kadang-kadang tak kekal juga. Kita dah bekerja dah. Sampai masanya, suka kan kerja? Suka. Tapi sampai masa kena pencen. Buat apa pencen lah? Tak boleh kerja. Walaupun kita kata, aku tak nak pencen, aku nak kerja. Kerja lah, tapi tak ada apa-apa. Siapa nak terima kita? Masuk guard pun tak boleh lah. Jadi dia berlalu pergi. Macam usia, kehandsoman seseorang, kejelitaan seorang wanita. Masa muda, jelita semua. Dengan ramping semua. Dia rebutan. Lelaki pun begitu juga. Sadar dan sebagainya. Bila dah tua tak sadar-sadar, terlentang atas katil. Tak sadar-sadar langsung bagi koma. Belum cuma titik saja. Yang perempuan begitu juga. Dah mulalah bila uban dah tumbuh. So bakal turun tak masalah. Rambut cantik, rebounding lagi. Maka lama kelamaan uban semakin banyak. Lah di brownkan pula. Dah kita rasa macam kita cantik lagi, muda tak. Orang tengok, orang letakkan pilihan yang terakhir. Dulu pilihan pertama hilang. Tapi Allah kata orang yang ikut berjaya tadi ialah orang yang akan mewarisi syurga firdaus, dan syurga ini kekal untuk mereka sampai bila-bila. Jadi tuan-tuan dan penonton yang kasih Allah Ta'ala, jom kita ambil kesempatan, jomlah kita jadi orang yang berjaya. Ini bukan cerita jom heboh, jom jadi orang yang berjaya. Dan syarat-syarat berjaya Allah dah beritahu dah. Ada beberapa syarat. Yang pertama, solat tu mesti fokus. Yang kedua pula, orang yang dia mengelakkan diri pada buat perkara yang sia-sia. Yang ketiga pula, orang yang sentiasa membayar zakat. Yang keempat pula, orang yang jaga kemaluan kecuali yang berhak saja. Yang kelima, orang yang jaga amanah. Yang keenam, orang yang menjaga solat fardunya. Jadi 6 saja syarat, 6 saja ciri-ciri peluang untuk orang yang berjaya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita antara orang yang berada dalam ke-6 perkara tersebut. Jadi kita dapat faedah daripada perbincangan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Ta'ala, disaing oleh Allah Ta'ala, khususnya bulan Ramadan ini. Dan jadilah Ramadan kita Ramadan yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.